अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी। Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita nak bincang satu tajuk Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ialah ketua malaikat. Ketua malaikat. Malaikat Jibril ialah seorang yang diamanahkan sebagai perantara antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak 226 siapa? 4226 dah boleh juga apa? Malaikat Jibril juga sebagai pemberi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat Nabi nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak mati, mereka ambil nyawa, mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sakit tenak. Nabi tanya, mana Jibril? Kata malaikat yang ambil nyawa nak tu, dia tak mari. Aku mari ni nak ziarahmu dan juga mari nak ambil nyawamu. Kalau kamu izin. Allah kata kalau Muhammad tak izin, aku tak ambil. Kalau mu izin, ya Allah, kata Rasulullah, kalau Habibi Allah Rabbul Alamin nak jumpa dengan aku, kenapa pula aku tak nak izin? Tak apa, cuma aku nak jumpa dengan Jibril sekejap, nak tanya hal. Tengok peranan Jibril alaihissalam dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril dipanggil dan turun. Jibril ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia lepas mati, bagaimana dia? Kata Jibril, Allahmu orang yang paling hebat, seluruh malaikat berbaris-baris menunggu ketibaan roh kamu, dan Allah akan memuliakan kamu dalam seluruh keadaan. Nabi dia kemudian dia sebut, yang tu aku tahu, pasal aku tahu, tapi pasal umat aku macam mana? Subhanallah tuan-tuan. Nabi SAW di akhir umur berdialog dengan Jibril tentang umat dia. Pasal umat aku macam mana? Apa nasib mereka sesudah ini? Subhanallah tuan-tuan. Kita kena sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyak selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cakap tiap-tiap hari, ceramah tiap-tiap hari, itu ilmu, kan? Yang amalnya hak tu dia ambil kira, yang ditimbangnya dia ambil kira, yang kita buatnya dia ambil kira.
Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah menyebut di akhir dunia ini akan berlaku satu perkara nama dia Al-Qari'ah. Qari'ah ialah kehancuran dunia. Di situ akan dilihat pada timbangan amal kita. Fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup senang, selesa. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya, fahuwa fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wama adraka ma hiya, tahu tak apa neraka hawiyah tu? Narun hamiyah, iaitu api-api yang menjulang yang panas. Kembali kita kepada malaikat Jibril, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril disebut dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya tentang semasa Ramadan, semasa Lailatul Qadar, malaikat turun bersama para malaikat. Malaikat Jibril turun bersama para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Ulama menyebut warruh ni ialah Jibril, memimpin para malaikat turun ke bumi di malam Lailatul Qadar, malam yang khairun min alfi syahr. Tuan-tuan, kita bincang pasal Jibril dikaitkan dengan Al-Quran. Banyak dikaitkan dengan Quran. Makna Quran ni istimewa. Quran istimewa. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini satu benda, satu bahasa yang Allah guna. Wa ma adrak. Kau tahu tak ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Satu soalan yang membina diri kita daripada Allah. Wa ma adrak. Kamu tahu tak? Memang pentingnya ilmu ni. Yang pentingnya ilmu ni. Kamu tahu tak ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia kaitkan dengan Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu, dan juga malaikat Jibril sebagai ketua para malaikat biizni rabbih. Dia kait dengan Quran. Jibril merupakan tali penghubung antara Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Nabi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak mati pun tanya lagi, macam mana umat aku? Macam mana umat aku? Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pagi ni saya nak fokus ayat ayat 19 sampai 22 surah At-Takwir, menyebut sifat-sifat Jibril yang kita boleh ambil pengajian, ambil pengajaran daripadanya. Dan sifat Jibril ini dikait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikaitkan dengan kita yang memiliki Quran ini. Di akhir pengajian kita pagi ini nak cerita betapa Al-Quran ini perlu dihayati, kerana ia adalah satu amanah yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim.
Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun. Dia tengok ayat ni tak ada apa-apa, tapi bila kita korek belajar, masya-Allah muslimin. Innahu, sesungguhnya ia Al-Quran. Al-Quran ini la qaulu, benar-benar ia qaul, ucapan, kata-kata, apa lagi, kisah, amanah, qaul ni nasihat daripada Allah yang disampaikan oleh rasulin, seorang rasul. Rasul ni bukan nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul ni Jibril alaihi salam. Innahu laqaul, dia adalah satu nasihat, sebab Quran penuh dengan nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaul, dia adalah qasas, sebab banyak qasas dalam Al-Quran. Innahu laqaul, dia adalah amar, awamir, perintah-perintah, sebab banyak Quran membawa perintah-perintah. Innahu laqaul, dia adalah nawahi, cegahan-tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab banyak dalam Quran tegahan. Kenapa qaul ini penting? Kerana kita dapat hidup dengan sempurna mengikut qaul Rasul ini yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran. Kita nak tahu apa? Kita tengok Quran. Nak tahu apa? Tengok Quran. Betul tak jalan kita? Tengok Quran. Nak tenang hati? Baca Quran. Nak plan cara hidup? Baca Quran. Kadang-kadang Quran dia tidak cerita secara mu nak makan nasi, makan gini, makan. Dia tak cerita gitu. Dia cerita kadang-kadang indirect ataupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Secara tidak direct. Cuba kita tengok hari ni. Dia bawa sifat Jibril. Ada 5 sifat Jibril yang Allah pilih Jibril untuk nak bawa benda yang paling penting kepada manusia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bawa satu amanah yang penting daripada Allah. Allah pilih malaikat yang paling hebat sifatnya. Apa dia sifat dia? Rasulin Karim, satu sifat dia. Jibril ini Karim. Apa makna Karim? Al-Quranu Al-Karim. Quran yang amat mulia, dikaitkan dengan isi kandungannya, dikaitkan dengan benda yang dari dalam. Kalau insan karim, manusia yang mulia, ialah manusia yang hatinya jujur, hatinya telus, hatinya ikhlas, hatinya tidak bengkang-bengkok. Ini manusia yang mulia. Allah jadikan Jibril bersifat demikian karim untuk bawa Quran ya Al-Karim. Subhanallah. Untuk bawa Quran yang mulia. Sifat. Yang kedua, walaupun dia nampak jujur, nampak hebat, nampak apa nama ni, taklah standard, tapi dia ada kekuatan. Dhi quwwatin, dhi quwwah. Sifat yang kedua Jibril alaihi salam ialah dhi quwwah. Dhi ni memiliki, quwwah ni kekuatan. Dari mana dia milik? Siapa bagi dia punya title kekuatan dia tu? Power dia siapa bagi? Inda dhil arshi. Dhil arshi, dhi ialah dhi quwwah, memiliki kekuatan. Dhil arshi, yang memiliki arash ialah Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhil arshi, yang memiliki arash. Dia mulia, tapi dia ada kekuatan. Kita tengok sifat Jibril. Makna tidak boleh nak engkar akan kehebatan Al-Quran, kerana Quran ni dibawa oleh malaikat, makhluk Allah yang karim. Yang kedua, ada kekuatan. Kalau orang nak mari ketuk, nak mari tahan dia, nak ubah Quran, tak boleh, sebab dia ziqawah, dia ada kekuatan. Orang bawa duit 1 juta nak bawa ke kita, bawa ke Masjid Rahimah contohnya dah.
Kalau orang tu karim, dia tak tipu, dia tak rasuah. Kalau dia dhi quwwah, tak ada seorang pun yang dapat merompak dan seumpamanya. Kekuatan itu indadzil arsh. Orang yang beri ialah Tuanku. Siapa nak buat? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pangkat dia tu. Yang ketiga, Jibril mempunyai sifat makin. Dia kuat, kalau kuat seorang tak jadi, dia makin. Dhi quwwatin inda dhil arshi makinin. Makin apa makna? Makana, rafi'ah, makan kedudukan. Dia ada pangkat, dia ada kekuatan, dia ada title di sisi Allah. Dia adalah ketua malaikat. Ketua malaikat. Berapa banyak malaikat? Ketua malaikat. Dia bukan orang sebarangan yang bawa. Yang bawa kepada kita ialah Quran yang paling mulia. Dia sendiri bawa pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia suruh malaikat-malaikat yang kecil-kecil. Dia si bos sendiri bawa untuk kemuliaan kita manusia, tuan-tuan. Makin mempunyai kedudukan. Orang yang mulia, orang yang kuat yang dikurniakan, orang yang mempunyai kedudukan, bos, bawa Quran kepada kita. Yang ketiga. Yang keempat, muta'in. Apa makna muta'? Ditaati, dipatuhi oleh sekalian para malaikat terhadap apa yang diperintahkan oleh Jibril alaihi salam. Tanpa arahan Jibril, malaikat lain tidak akan melakukan apa-apa kerja kepada manusia. Jadi malaikat ini, Jibril ini mempunyai sifat apa? Karim. Rasulin karim. Yang kedua, dhi quwwatin. Yang ketiga, makin, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ketua malaikat. Yang keempat, muta'in, dipatuhi. Maknanya kalau seorang pemimpin, seorang yang dianggap tertinggi, muta', dipatuhi, ditaati, ada tak berlaku perpecahan? Tak berlaku. Macam mana nak supaya kita dapat memiliki benda ni? Kemudian yang terakhir sekali sifat Jibril adalah Thamma amin. Dia sendiri itu amin. Amin. Apa makna amin? Zu amanah. Zu amanah. Amin maknanya zu amanah. Memiliki sifat amanah. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam amanah. Amanah ialah ia menunaikan 100% apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pemimpin yang ditaati oleh sekalian rakyat. Rakyat dia malaikat lah. Takkah kita manusia nak jadi macam malaikat? Tak. Malaikat pernah menegur Allah Subhanahu wa taala tentang manusia. Allah kata manusia lebih hebat padamu. Kalau kita nak kata, kalau kita nak kira gitu gak, takkan manusia tu hebat lebih pada malaikat? Memang manusia hebat lebih pada malaikat. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala jadi Adam alaihi salam elok-elok, lalu Allah kumpul sekalian makhluk jin dan malaikat. Lalu Allah berkata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai sekalian makhlukku, malaikat dan juga jin, aku nak jadikan manusia di bumi ini khalifah. Lalu malaikat angkat tangan, ya Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Satu protes berlaku tentang kemanusiaan. Manusia ni perangai dia, apa dia perangai dia? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah mu nak jadi di bumi ni ya Allah jenis makhluk yang suka buat rosak dan suka berkelahi?
Sedangkan kami ni wa nahnu nusabbihu bihamdik, kami sentiasa bertasbih memuji engkau. Siapa lagi yang lebih hebat? Subhanallah. Di saat itu, pada pandangan para malaikat, tak ada makhluk yang lebih hebat daripada malaikat. Macam kita anggaplah ni, nak jadi malaikat kamu? Tak. Kita bukan malaikat, kita insan, kita manusia, kita lebih dimuliakan Allah sehingga malaikat menjadi pekerja kepada manusia. Sekarang ni malaikat ada bersama kita. Karena malaikat tulis kebaikan kiri, tulis kujur. Dia mari bertugas untuk kita, bukan dia kerja untuk manusia. Subhanallah. Malaikat kan manusia hebat. Apa kata Allah bila malaikat komen gitu? Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, betul lah kamu cakap gitu, tapi mu mana ada ilmu. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Mana gitu. Manusia ni hebat. Tapi tak akan hebat kalau manusia ini tidak ikut Quran. Tidak akan hebat kalau manusia ini tidak ikut Al-Quran. Buat macam mana pun berakhir dengan kehancuran, berakhir dengan neraka, berakhir dengan kehinaan tanpa Quran. Kita takut sekarang tuan-tuan menghadapi dugaan yang paling besar. Allah uji kita dengan Dajjal yang paling hebat. Sekarang ni kita nak laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang hukum-hukum Allah. Taring dunia keluar. PBB keluar. Ancang Brunei akan saman kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa PBB? Bukankah dia hamba Allah? Bukankah ia dikontrolkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau seluruh ahli Brunei mati, ke mana dia akan pergi? Dia mempertahankan hak Allah. Kalau seluruh ahli Brunei bangkit, Allah menzahirkan kuasa dia, siapa yang akan rugi? Kalau dia mati syuhada, mati syahid mempertahankan agama Allah. Kalau mati mulia. Kalau Allah beri kemenangan seperti Allah beri kemenangan kepada umat yang kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, apakah itu mustahil? Umat yang kecil di Madinah dapat mengatasi sekalian umat yang besar Rom dan Parsi. Kenapa kecil itu membenih di zaman itu? Sekarang ini kita tak yakin kita boleh membenih seperti mana terbenihnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Manusia memiliki kekuatan. Tentera Allah cukup besar, tapi kita tak semai dalam diri kita perasaan yakin kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ada segala-galanya cerita yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mempunyai sifat karim, rasulin karim, zi quwwah, mempunyai kekuatan, makin, mempunyai kedudukan. Insya-Allah muta', dipatuhi sekalian rakyat. Sama amin. Kemudian last sekali dia adalah memiliki sifat amanah. Cuba kita kaitkan sifat Jibril ini yang Allah kata manusia ini kalau diajarnya, kalau dididiknya, kalau difahamkan dengan Al-Quran, manusia lebih hebat daripada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam alaihi salam diajar sekalian ilmu tentang dunia ini. Kan? Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wahai malaikat, kalau kamu rasa hebat, cerita apa yang aku ajar kepada malaikat, kepada manusia tentang ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana tadbir dunia. Tengok, malaikat pun iktiraf akan kekuatan Allah. Allah beri kepada manusia satu keistimewaan. Sekarang ni kalau malaikat
didedahkan oleh Allah sifat, 5 sifat ni karim. Kita kena belajar sifat ini untuk membawa Al-Quran kepada sekalian manusia. Sifat mulia, akhlak. Dhi quwwah, kekuatan. Dari mana kita nak dapat kekuatan? Indadil arsy. Kita nak dapat kekuatan bukan daripada orang, tetapi indadil arsy. Macam mana nak dapat kekuatan indadil arsy? Banyak peluang. Ayat yang sebelum ni ada 3 cara nak dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kalau rujuk ayat 15, 16, 17, 18, dia sebut 3 cara nak mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnasil jawaril khunnas. Tuan-tuan, jangan, dia kata, hamba-hambaku sekalian, jangan kamu duduk seronok-seronok, sembang-sembang kosong di dunia ni. Ingat, uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawari, yang bergerak. Al-kunnas, semasa siang hari. Tak faham, saya pun buka dalam tafsir, cek apa benda Allah nak cerita kepada kita. Kita tak faham ni. Dia cerita uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang bergerak di siang hari. Orang tak nampak. Kita nampak tak bintang malam? Nampak kan? Siang hari dia bergerak, kita nampak tak? Tak nampak. Baik, kita tahu dah malaikat ada? Kita nampak tak? Tak nampak. Mana tahu malaikat bintang ada di malam? Nampak. Mana tahu bintang ada di siang hari? Kita belajar ilmu-ilmu begini, dia memang ilmu-ilmu bintang, kita tahu. Awak tak belajar, tak tahu. Tak. Bersama kita sekarang ini, kita tahu daripada ilmu-ilmu kita tentang malaikat ada, tapi kita tak nampak. Tak nampak. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku bersumpah dengan benda-benda yang ada tapi tak nampak. Kita manusia, kalau kita percaya akan adanya malaikat setiap tempat yang kita bergerak, dan kita percaya di mana saja kita bergerak, iblis bersama kita, walaupun dia tak nampak, kita akan kontrol hidup kita. Kita akan ikut Quran, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian itu Allah beri kekuatan kepada kita. Sebab apa? Nak buat buruk, ni kerja syaitan. Nak buat buruk, malaikat duk tulis, kita tahu dia ada walaupun tak nampak. Jadi dengan demikian kita memiliki kekuatan dengan sentiasa menambah kebaikan, kerana malaikat yang baik itu menulis akan kebaikan kita dan menulis akan kejahatan. Takkan kita nak tengok kan yauma apa nama ni dalam Quran, sebab Quran cerita belaka yauma idzin yasdurun nas, pada hari kiamat keluarlah manusia ashtata, ramai-ramai, liyurau a'malahum, untuk mereka tengok amal mereka. Jadi kita nak buat amal, nak tengok besok di hari akhirat. Bila nak tengok, kita kena buat baik, sebab malaikat duk jaga. Maknanya dalam ayat 15, 16 ini mengukilkan satu sifat kemanusia yang paling hebat, di mana tersusunnya hidup, jauhnya manusia daripada sifat-sifat buruk, kerana sentiasa diawasi oleh mereka raqib. Subhanallah, Quran tidak direct tetapi memiliki kekuatan. Itu satu yang kita ada kekuatan. Malaikat Dhi Quwwah, dia nak ajar kita nak kekuatan di situ. Berhati-hati dalam hidup. Di depan kamu musuh-musuh yang sentiasa bergerak, iblis, syaitan, nafsu, kan? Dan berhati-hati, bersama kamu ada malaikat yang mencatat apa yang kamu buat, buruk baik. Kamu akan dipertontonkan. Satu, kekuatan ini menggalakkan kita menjadi manusia yang prihatin dan berhati-hati. Yang kedua, walaili idza as'as, ayat yang ke 17.
Allah, saya baca pun teragak-agak. Wal laili, kalau kita tengok baris, uqsimu bil khunnasi, uqsimu bil laili. Itu kaedah Arab lah tu, kena belajar Arab. Allah kata fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang. Maknanya bintang yang tak nampak adalah gambaran-gambaran benda yang tak nampak tapi ada. Wal laili uqsimu bil laili, aku bersumpah dengan malam. Malam yang bagaimana? Idza as ain halqi. Ingat, huruf ini memberi peranan dalam membentuk semangat dan juga orang panggil sekarang apa ni, creativity, akhlak kita. Apa creativity ke apa? Nah, creativity ke apa? Istilah itu. Jati diri. Nah, bukan jati diri. Ya kena sambung. Ingat lagi dia. Dah ada dah. Nah, baik. Idza as ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebut banyak kali pernah. Ain halqi, sing happy. Assalamualaikum, senyum. As nak buat payah. Manusia bila sampai satu tahap tak gerak nak buat kerja, apa untung dia? Orang tak ambil kira sangat, kan? Tapi malam ada suatu masa dia amat penting. Sebelum dia meninggalkan malam, malam sebelum meninggalkan malam amat penting kepada manusia. Itulah quwwah, kekuatan, iaitu pukul 4 pagi. Malam apabila dia nak keluar daripada malam, idza as dekat dah, nampak dah. Masa tu kalau kita ambil peluang untuk bertahajud, berqiyamul lail, berdoa kepada Allah, masya-Allah, manusia memiliki kekuatan. Nabi SAW diperintah oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebahagian malam itu hendaklah engkau wahai Muhammad SAW bertahajud nafilatan lak, sebagai amalan tambahan kepada engkau. Kenapa? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebenarnya saya suka terjemah asa an yab'atsara ini sebagai semestinya, sebab telah terbukti. Yang kedua, asa ni boleh jadi dalam bahasa Arab, tapi kata ulama bahasa, kalau ini cakap Allah, apa kata-kata Allah, firman Allah, dia tidak boleh diandaikan, dia mesti berlaku. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ini kata-kata Allah, maka dia tetap berlaku dan kita terbukti melihat Nabi berjaya. Nampak tak? Jadi kekuatan kita berada pada waktu-waktu akhir setiap malam. Manusia tidak menggunakan ini, tidak ada kekuatan. Subhanallah. Tengok ajaran dikaitkan dengan itu, dengan Quran. Kemudian ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga, uqsimu bis-subhi was-subhi idza tanaffas. Ulama bahasa menyebut fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnah, satu. Fala uqsimu bil laili idza as'as, dua. Yang ketiga, fala uqsimu bis-subhi idza tanaffas. Kita baca biasa, as-subhi waktu subuh, idza tanaffas bila dia bernafas. Apa kaitan? Waktu subuh, apa benda waktu subuh? Apa nak kaitkan dengan diri kita? As-subhi waktu subuh sekarang ni. Subuh ni semenjak subuh digunakan waktu pagi. Waktu pagi sampai pukul berapa? Sebelum pukul 12. Habislah 12 tengah hari kan. Saat ini dia panggil subuh. Subuh ini dikaitkan idza tanaffas, bernafas. Subuh ini apa benda? Subuh ini waktu awal. Kalau nak kait dengan manusia, subuh ini ialah waktu muda.
waktu remaja. Waktu remaja, apa dia punya sifat dia? Tanafas, hebat. Bergerak laju, berjalan laju, berfikiran laju. Tanafas. Subhanallah. Kan? Subuh dikaitkan dengan kekuatan, pernafasan yang cukup hebat. Tapi akhir-akhir umur tak agak sempuk. Subhanallah. Ada juga pentingnya di situ, ada kebaikan di akhir umur. Kalau akhir umur tak ingat pada Allah, kalau ambil akhir umur tidak dimanfaatkan, kerana akhir malam tidak dimanfaatkan, rugi kita. Subhanallah. Akhir malam, kalau boleh kita sembahyanglah, paling tidak sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang witir 1 rakaat. Kalau tak ada juga terlepas, tuan-tuan lepas sembahyang duha 2 rakaat, sembahyang tahajud selepas duha. Boleh ke tahajud selepas duha? Bukan waktu dia, tapi kerana kita biasa dengan tahajud, kita boleh sembahyang qada. Ambil waktu lain untuk tunaikan, kerana teramat sayang, takut timbangan kita ringan nanti. Kita ambil. Orang yang selalu sembahyang sunat subuh, tiba-tiba suatu hari dia terlepas sunat subuh, macam mana dia nak buat? Dia sayang, dia sembahyang waktu lain ganti. Ada berlaku dalam sejarah Nabi SAW, dalam buku cerita, seorang sahabat datang sembahyang sunat lepas subuh. Sedangkan sembahyang sunat lepas subuh itu waktu haram kan? Dia sembahyang. Nabi kata, mau sembahyang apa lepas subuh? Dia kata, aku duduk sembahyang saya sangat Rasulullah. Aku sembahyang bukan sembahyang lepas subuh, sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh. Jadi dia sembahyang sunat kerana orang biasa sembahyang. Tapi dia maknanya, kalau kita biasa sunat, tiba-tiba tidak tersolat sunat subuh, maka kita boleh melakukan sunat subuh selepas subuh. Bukan niat sunat ba'diyah, tetapi sunat subuh. Tapi kalau kita tak pernah sembahyang, tiba-tiba lepas subuh nak sembahyang, jangan. Itu waktu haram. Semua dikecualikan keadaan-keadaan tertentu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat kepada peluang yang Allah beri untuk mendapat quwwah dan dapat kekuatan seperti mana mereka dapat. Manusia lebih hebat. Ambil waktu ni. Kita bergerak diawasi oleh malaikat satu, walaupun kita tak nampak. Yang kedua, kita ambil waktu-waktu yang begini hebat di akhir malam untuk kita bertahajud. Ini kekuatan kita. Yang ketiga, di saat kita sihat, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Ini tanafas. Masa senang sebelum masa susah. Masa sihat sebelum sakit. 2, 3. Muda sebelum tua. Masa lapang sebelum sibuk. Yang kelima, masa hidup sebelum sampainya waktu mati. Rebut. Zikuwah. Tuan-tuan, yang keempat ialah makin. Makin ni ialah makanah, ada kehebatan, kedudukan, ada power. Nak buat kerana ada power. Tuan-tuan, kita belajar tiap-tiap hari, kita baca tiap-tiap hari. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tu'til mulka, kerajaan, power ni Allah yang kurniakan. Tapi kita kena ada lah tadi, syarat-syarat tadi kena ada. Allah akan lantik kita. Kalau Allah tak lantik kita, makna kita ada kerja lain. Jangan bila Allah tak angkat kita jadi pemimpin besar, kita bayar duit, kita bagi rasuah kerana nak naik kedudukan. Jangan, itu kerja Allah, bukan kerja kita nak angkat-angkat kedudukan ni. Kita kena guna 3 waktu tadi. Guna kehidupan, malaikat duk jaga. Guna malam di akhirnya untuk mendapat kekuatan. Guna waktu 5 waktu yang sebelum datang 5 ini untuk mendapat kekuatan. Baki lagi kedudukan, Allah tahulah nak letak kita kat mana. Jangan duk berebut. Dengan demikian, kita kalau terlantik, muta'in, kita akan ditaati, kita akan dipatuhi. Kalau cari-cari, berlawan-berlawan,
kita tidak akan ditaati, akan bermusuh selama-lamanya. Dunia ini begitu. Dunia ini akan berlaku permusuhan selagi mana tidak memiliki kekuatan yang ditunjukkan oleh Allah melalui sifat Jibril yang membawa amanah Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat kita kalau dijadikan pemimpin mestilah amin. Thamma amin. Mempunyai kehebatan amanah yang tinggi terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amanah. Amin apa makna? Dan macam mana dapat dia? Amin daripada iman. Amina ya'manu amnan. Aman. Amina ya'manu amnan aman. Wa amanah. Amanah datang daripada keamanan. Keamanan datang daripada amanah. Yu'minu iman, daripada keimanan. Amina aman, amanah iman. Seorang yang beriman kita panggil mukmin. Seorang yang beriman kita panggil mukmin. Mukmin ini dia berasal daripada aman, sebab dia ada amanah. Mukmin ini satu daripada sifat dia, dia amanah. Satu sifat dia, dia menjadikan orang lain semua bersifat amanah. Tengok. Kalau betul-betul mukmin, dia aman dan dia mengamankan orang lain. Tak ada dalam masyarakat kita orang yang aman mengaman, tak ramai. Kalau semayang di Selangor ni 20%, macam mana nak jadi dunia ini aman? 80%. Kalau 20% periksa tak lulus, 80% berdapat A. Hak tak baik dapat A, hak baik fail. Macam mana dunia kita ini? Itulah tuan-tuan menjadi tanggungjawab kita membentuk jati diri yang kuat, membina anak-anak kita membentuk jati diri yang kuat, yang merupakan pemimpin kepada seluruh manusia akan datang, yang mana Allah melatih Jibril alaihissalam sebagai pembawa pemimpin sekalian malaikat, dan dialah yang secara sendirinya membawa Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesaat orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi menyatakan Nabi ini dah hilang akal. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Kawanmu ni wahai orang-orang Quraisy tak gila. Dia adalah orang yang nak selamatkan kamu, tapi dianggap gila kalau melaksanakan kitab Allah. Sekarang ini orang laksana kitab Allah, hukum Allah dianggap bodoh, dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan dan patut disaman. Siapa yang gila? Siapa yang bodoh? Kalau Nabi dianggap bodoh, orang melaksanakan hak-hak Allah, hukum-hukum Allah dianggap bodoh, maka ini akan berulang berlaku. Kita kena memiliki sifat-sifat kesabaran, dan kita banyaklah mengambil peluang yang tiga tadi untuk sama-sama kita menjadi manusia yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dzul quwwah. Dan insya-Allah dengan kekuatan itu Allah akan letakkan kita di tempat yang paling sesuai untuk kita melaksanakan dakwah dan menggerakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan akhir umur kita, biarlah akhir umur kita dalam kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun apa bentuk keadaan kematian kita pun, kita nak Allah terima, bukan nak manusia terima. Kalau manusia terima, Allah tak terima, kita akan tak selamat. Kalau Allah terima, manusia tak terima, kita akan selamat. Hidup kita di dunia sementara, di akhirat jua tempat selama-lamanya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat sekalian, hari ini kita ada program memahami bahasa solat di Masjid Zakaria. Semalam kita dah buat, hari ini ada sehari lagi, pagi lagi. Bagi sesiapa yang berminat untuk join, boleh. Kita akan menghuraikan bacaan-bacaan solat. Maknanya bagaimana nak ingat kita berkomunikasi dengan Allah supaya kita
boleh membentuk kekuatan daripada memahami perbualan kita dalam solat dengan Allah Subhanahu wa taala pada bermula pada pukul 9 habis zuhur. Wallahu a'lam.